Selanjutnya iaitu Menteri akan menjawab, iaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. 40 minit. Silakan Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua. Selamat menyambut Hari Wanita dan juga bagi umat Islam selamat menyambut Nisfu Sa'ban pada hari ini. Ramai daripada ahli parlimen yang mengambil bahagian, seramai 50 orang menyentuh hal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Saya ucapkan terima kasih di atas concern semua ahli-ahli parlimen dalam hal keterjaminan makanan ini. Sama ada beri pandangan dalam bentuk sokongan, teguran, kritikan, bangkangan, semua itu dihargai sama sekali. Yang berhormat, Shah Alam mencadangkan bahawa kerajaan perlu menetapkan secara tuntas hala 7 industri pertanian. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, dalam rangka hala 7, fokus dan keutamaan kementerian bagi memacu sektor agro makanan negara, pihak kementerian telah menyediakan satu pelan jangka panjang iaitu Dasar Agro Makanan Negara 2021 hingga 2030 yang dirangka 2 tahun yang lalu dan berterusan sehingga 2030. Keseluruhan kerangka dasar yang dipanggil DAN 2.0 merangkumi beberapa elemen termasuk penyataan dasar, prinsip dasar, objektif dasar serta teras dasar. Ia bertujuan untuk memberi satu panduan yang inklusif dan ekstensif untuk agenda pemodenan sektor agro makanan dalam 10 tahun tempoh pelaksanaannya. Objektif utama telah digariskan dalam Dasar 2.0 ialah seperti berikut: meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan kualiti hidup yang lebih baik bagi pengeluar makanan, mempertingkatkan output pengeluaran serta kualiti penuaian melalui peningkatan produktiviti, mewujudkan rantaian nilai yang lebih tangkas dan berdaya tahan dengan aktiviti nilai tambah yang tinggi, menambah baik sekuriti dan nutrisi makanan rakyat, memacu pertumbuhan ekonomi sosial dan inklusiviti, menggalakkan amalan penggunaan dan pengeluaran makanan secara mampan. Menggariskan 5 terah dasar seperti ikut: mendukung pemodenan dan pertanian pintar, memperkukuh pasaran domestik, meningkatkan hasil keluaran yang mempunyai permintaan tinggi dan produk berorientasi ekspor, membangun bakat yang memenuhi permintaan industri, meningkatkan amalan pertanian dan sistem makanan yang mampan, menyediakan ekosistem perniagaan yang kondusif dan kerangka institusi yang kukuh. Ahli Parlimen Larut, Simpang Renggam, Kemaman menyentuh soal kumpulan SASA. Yang berhormat Larut, Yang berhormat Simpang Renggam dan Yang berhormat Kemaman mencadangkan bahawa kerajaan perlu memberi keutamaan untuk menggalakkan pelaburan swasta dalam sektor agro makanan dan pertanian. Untuk makluman ahli yang berhormat, di bawah Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030, Malaysia dalam mengukuhkan faktor pemboleh hidup upaya pelaburan bagi meningkatkan sumbangan pertanian dan agro makanan terhadap ekonomi dan sosial negara. Salah satu usaha ini dilaksanakan oleh kementerian bagi meningkatkan pelaburan dalam sektor pertanian dan agro makanan ialah dengan memberikan insentif cukai bagi menggalakkan penyertaan mereka dalam pengeluaran bahan makanan dalam subsektor tanaman, ternakan dan perikanan. Ini ada insentif cukai kepada mereka yang nak terlibat kecil dan besar-besaran dalam hal pemakanan ini. Insentif cukai di bawah KPKM adalah insentif fiskal yang ditawarkan melalui pengecualian cukai pendapatan dan potongan berdasarkan perbelanjaan modal yang layak di bawah galakan bagi projek pengeluaran bahan makanan
yang diluluskan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Boleh celas sikit, Pak Mat? Sebab berenam? Tanjung Karang. Tanjung Karang. Terima kasih. Dasar agro makanan negara mensasarkan dari 2021 sehingga 2030. Kalau kita fokus kepada daging lembu, dia berada, SSL berada pada tahap 22.2%. Dan 2.0 ini mensasarkan pada tahun 2030 hanya meningkat sehingga 50%. Apakah sebabnya daging lembu ini tidak boleh kita tingkatkan dengan jangka waktu yang pendek? Adakah kerana kegagalan projek 250 juta Shahrizad dulu ataupun terkait rapat dengan tekanan daripada kartel-kartel daging? Terima kasih. Dia memanglah ternakan ini dia memerlukan kesungguhan dan modal yang agak besar. Memang saya sendiri bila melihat melawat beberapa tempat yang menternak lembu, sama ada di Terengganu, di Kedah dan beberapa tempat, saya lihat yang telah mengusahakan tetapi kekurangan modal untuk membesarkan ternakan mereka. Saya lebih suka kumpulan ini dibantu terlebih dahulu. Kerana mereka telah berusaha tetapi tak cukup modal untuk menambahkan pengeluaran mereka. Kita tahu ternakan ini memakan masa yang agak panjang. Orang lebih gemar membuat satu ternakan yang boleh dapat hasil 3 bulan atau 4 bulan. Tapi bagi lembu, kerbau ini mengambil masa yang agak lama. Soal kegagalan feedlot di Negeri Sembilan itu, dia menjadi satu pengajaran. Sebab kadang-kalanya bila diperuntukkan geran kepada suatu program, geran itu disalahgunakan dahulu. Bukan untuk tujuan tentang membesarkan ternakan lembu itu, tapi membesarkan perkara-perkara yang lain. Perlu itu dikaji semula dari masa ke semasa, supaya bila bantuan dan geran diberi, kita harap pihak kementerian dapat memantau supaya ianya dapat berjalan dengan baik dengan tujuan geran itu diberikan. Ini peranan kartel-kartel apa, Mat? Kartel lembu? Soal kartel tak timbul. Kita izinkan import daripada luar itu kerana pengeluaran tempatan hanya mampu menyediakan 20% sahaja untuk daging kambing dan lembu di Malaysia ini. Oleh itu, sebahagian lagi ditampung oleh mereka yang daging daripada luar. Kita sedang berusaha dengan begitu kuat supaya Agrobank misalnya tumpu betul-betul untuk membantu mereka yang nak terlibat, dah terlibat, supaya dibesarkan ternakan mereka itu. Dan kita harap dia dapat menambah bilangan lembu, kerbau, kambing ini dalam masa yang kita rancangkan itu. Tapi ia bergantung juga kepada keadaan suasana yang berlaku. Misalnya di antaranya bila makanan, bahan ternakan terlalu tinggi dalam masa 2 tahun yang lalu akibat daripada MCO, COVID dan sebagainya, ia sedikit sebanyak menjejaskan pembesaran ternakan itu. Tuaran. Pembanyakkan itu. Tuan Magun. Boleh sikit. Jangan banyak sangat lagi, semua kena jawab betul. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tepat. Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mau tanya satu soalan saja. Adakah Yang Berhormat dalam hal bekalan daging ini, ternakan dan sebagainya, adakah Yang Berhormat menghadapi masalah pada ketika di mana urus tadbirnya di Semenanjung ini diurus tadbir oleh Jabatan Haiwan ataupun Jabatan Veteriner Semenanjung, sedangkan di Sabah ini oleh Jabatan Hewan Sabah dan Sarawak, dia Jabatan Hewan Sarawak yang dia tidak ada kaitan langsung dari segi urus tadbirnya, dari segi sistem penyampaiannya. Adakah ini juga menyebabkan ada masalah dari segi menyelesaikan masalah ternakan ini, bekalan ternakan? Terima kasih. Mike, Menteri. Bukan menyebabkan masalah tetapi kesungguhan semua pihak. Dan sama ada di Sabah, juga sekarang ini kita
Timbalan Menteri, kita harap dia lebih tumpukan Sabah dan Sarawak dan kita dapat selaraskan soal perkembangan hal ternakan ini lebih baik pada masa yang akan datang. Berdasarkan data bagi 2018-2022, jumlah pelaburan berkaitan permohonan bagi insentif cukai galakan telah diterima oleh KPKM adalah berjumlah 1.37 bilion. Secara umumnya, subsektor tanaman merupakan sektor yang paling banyak jumlah pelaburan bagi tahun 2018-2022, berjumlah 1.06 bilion. Diikuti oleh subsektor aquaculture sebanyak 222 juta dan perikanan tangkapan sebanyak 46.7 juta. Seiring dengan hala 7 dasar DAN 2.0 ini, bagi menjamin sekuriti makanan negara, KPKM mengambil langkah proaktif dengan melihat kepada permodenan dalam pertanian bagi menarik lebih banyak penyertaan syarikat dan pelabur daripada golongan muda. Antara contohnya pemodenan pertanian adalah seperti berikut: teknologi digital IR 4.0, teknologi mekanisasi dan automasi, teknologi penjiditan dan juga pengklonan ternakan. Dan kita lihat pemodenan ini, semalam saya bersama dengan Yang Berhormat juga kita berada di sampai 1 hari di kawasan padi dan kita bergembira segala bentuk teknologi moden sekarang ini dipakai kebanyakan di Selangor, khasnya di kawasan Skincan, dan juga penanam padi yang dibuat oleh FGV dan juga orang-orang perseorangan di kawasan itu menghasilkan hasil yang begitu tinggi, antara 6 hingga 10 tan per hektar. Saya sebut berkali-kali, kalau kita capai 6 tan 1 hektar, kita sudah self-sufficient. Kalau 10 tan 1 hektar, Malaysia boleh ekspor beras. Dan keadaan di Skincan itu adalah menjadi satu contoh kepada petani-petani lain untuk berusaha ke arah itu. Di bawah inisiatif galakan ini, saya pergi ke tajuk lain, banyak sangat ni. Saya pergi kepada Yang Berhormat Bayan Baru yang bercakap soal tanah terbiar. Yang Berhormat Bayan Baru mencadangkan supaya kerajaan menyewa tanah agensi kerajaan yang terbiar kepada penggiat pertanian dengan kadar yang minimum. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, KPKM sangat mengalu-alukan cadangan untuk memajukan tanah yang terbiar atau belum dibangunkan bagi tujuan pertanian. Seperti yang sedia maklum, urusan tanah untuk pertanian adalah di bawah kuasa pihak berkuasa negeri, selaras dengan Seksyen 40 Kanun Tanah Negara. Oleh itu, saya mengharapkan hal pertanian, hal keterjaminan makanan, saya ulang lagi sekali dalam jawapan titah diraja dulu. Kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan adalah bekerjasama, karena ini ada masalah penting. Begitu juga bila saya ke Terengganu baru-baru ini, bila kita lihat penangkapan ikan dan pelabuhan yang cetek telah luluskan bantuan untuk perbaiki pelabuhan Cendring itu supaya dapat diaktifkan kembali pelabuhan itu pada masa yang akan datang. Artinya segala projek untuk makanan, keterjaminan makanan, kita tidak mengira ianya berada di negeri mana dan siapa yang memerintah. KPKM melalui Jabatan Pertanian telah merekodkan seluas 103,563 hektar tanah terbiar seluruh semenanjung Malaysia. Pembangunan tanah terbiar merupakan salah satu daripada 9 cadangan sinergi antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri yang telah dibentangkan oleh KPKM di Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-139 pada 28 Jun 2022. Jun dulu, kerajaan dulu. Seperti mana yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Kangsar, Yang Berhormat Raub dan Yang Berhormat Miri. Artinya segala cadangan yang koordinat antara kerajaan negeri dan persekutuan, walaupun kerajaan berubah, kita akan terus dengan komitmen itu. Cadangan tersebut juga telah dibentangkan dalam Mesyuarat Menteri Pertanian bersama Exco Pertanian Negeri pada September 22 untuk persetujuan pelaksanaan melalui penumbuhan Jawatan Kuasa Pembangunan Tanah Pertanian peringkat daerah dan negeri.
Di bawah Ruling Plan 3 Rancangan Malaysia ke-12, kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak 13 juta kepada KPKM untuk membangunkan tanah-tanah terbiar milik agensi kementerian bagi tempoh 2023. Saya ingatkan sekarang kita sudah bulan 3. Bulan Oktober akan datang belanjawan baru bagi negara. Oleh itu segala bentuk belanjawan yang dibentangkan kita harap dapat direalisasikan, dapat dimanfaatkan secepat mungkin supaya ia dapat memenuhi tujuan dan cita-cita kita untuk keterjaminan makanan Malaysia ini. Bagi sewaan untuk tanah di bawah Pesuruhjaya Tanah Persekutuan, kadar sewaan adalah tertakluk kepada penilaian oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Manakala tanah di bawah kerajaan negeri, kadar sewaan adalah tertakluk kepada kerajaan negeri yang termaktub di bawah Kanun Tanah Negara. Yang berhormat, Bayan baru juga menyentuh soal kartel tanah. Banyak kartel tanah ini memanglah selalu biasa orang bercakap. Daging kartel, telur kartel, ayam kartel, ikan kartel, kadang cakap-cakap. Tapi tidaklah ianya berlaku sebegitu rupa. Untuk maklumat ahli yang berhormat, ketika ini terdapat 29 orang peserta projek pertanian moden di Keluang yang melibatkan sebanyak YB Menteri. Bukit Gantang. Nak sentuh pasal kartel sikit. Kalau kita lihat laporan daripada kementerian bahawa pengeluaran telur adalah cukup. Rekod 5 tahun yang lepas, average dalam 12 bilion. Kegunaan rakyat Malaysia 11.6 bilion. Masih ada lebihan. Kalau bukanlah disebabkan kartel, apakah sebabnya supply telur tidak cukup dalam pasaran? Begitu juga dengan ayam. Ayam terus meningkat harganya dan dijangka pada bulan Ramadan ini akan mencecah ke RM12. Apakah langkah-langkah pengawalan yang secara drastik yang akan dibuat oleh kementerian untuk menjamin rakyat di bawah ini mendapat sumber makanan yang lebih stabil? Jadi kenaikan harga dasarnya bukan kerana kita kata kartel dan sebagainya. Kita kena lihat tahun 2020 bermulanya COVID dan kita akui kerajaan pada waktu itu begitu sukar untuk mengawal kenaikan harga ayam telur kerana harga makanan naik melambung. Saya dah bercakap dah dalam masa titah diraja gitu, tak mau ulang kedua. Sampai naik 300% harga jagung dan juga soya. Maka kerajaan pada waktu itu memberi subsidi untuk menahan harga supaya jangan naik terlalu melambung. Walaupun dibuat oleh kerajaan sebelum itu, kita yang menyambung sekarang ini, kita menyokong. Karena kalau tak buat begitu, tak beri subsidi 1.8 bilion, entah berapa harga ayam dan harga telur berlaku sebegitu rupa. Sekarang ia beransur pulih. Tambahan sikit, Hormat Menteri. Tak tempat tadi tanya tu, masa naik harga tu masa kerajaan pemerintahan tuan. Tapi saya tak marah. Saya setuju. Sepanjang tahun lepas, average harga ayam hidup di Baladang RM6. Tetapi pada hari ini, harga hidup ayam di ladang RM7.10 dan dijangka akan mencapai RM8 harga hidup ayam di Baladang. Minta penjelasan. Kita akan mencari terus. Di antaranya ialah harga makanannya itu. Belum dapat diturunkan lagi. Harga anak ayam yang kita tahu semua masih bergantung pada luar. Semua-semua ini kita cuba atasi dari masa ke semasa. Jadi kalau keadaan kita kata berlaku seperti kita rancangkan, insya-Allah harganya boleh stabil. Tapi kita tidak tahu apakah berlaku macam sekarang. Tiba-tiba berlaku banjir besar di Johor. Tentu kita akan hadapi pula masalah kekurangan sayur yang segera. Tapi kita akan cari jalan bagaimana nak mengatasi perkara itu. Jadi dia tak boleh kata hal ini kita selesaikan cara ini. Dia bergantung kepada masa ke semasa. Sebab itu saya kata tadi ini, bila kita telur tak ada pada waktu itu,
dan sebagainya, ayam dan sebagainya, terlalu mahal. Maka kerajaan beri subsidi. Subsidi ini diteruskan lagi sehingga bulan 6 akan datang. Akan dikaji semula berdasarkan nak stabilkan harga ini. Ini yang perlu kita sebut di sini. Di samping itu, untuk maklumat yang berhormat, ketika ini 29 orang peserta di projek pertanian moden di Keluang yang melibatkan sebanyak 6,043 ekar daripada 7,664 ekar keseluruhan tanah yang boleh diusahakan. Ini menunjukkan bahawa seluas 78.85% sedang diusahakan dan hanya 21.15% yang masih kosong. Artinya pertanian moden di Keluang memang kita nampak mendatangkan hasil. Di samping itu, KPKM ingin menegaskan bahawa tidak timbul sebarang isu kartel di PPM. Sejak Disember 2021, Kementerian telah menguatkuasakan garis panduan permohonan peserta di PPM di mana pemilihan pengusaha dilaksanakan secara terperinci, telus dan terbuka selari dengan tata cara pengurusan tanah di bawah Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Peserta PPM dikehendaki menandatangani perjanjian pajakan atau perjanjian sewaan bersekali dengan perjanjian pelaksanaan projek berdasarkan syarat-syarat yang diluluskan oleh kementerian. Ini yang disebutkan tadi, usaha-usaha melahirkan para petani moden. Kemudian kebergantungan kepada import. Ini yang soalan daripada Yang Berhormat Payah Besar Keluang bangun. Simpang Keluang. Ya, perkenaan Buat projek saya, pertanian moden. Buat saya. Okey, terima kasih. Terima kasih jawapan yang diberi oleh Menteri tadi. Berkenaan projek pertanian moden, kita faham bahawa satu, ada keluasan tanah yang kosong lagi. Kedua, yang sudah diberi pajakan kepada pengusaha-pengusaha itu pun sebenarnya masih mempunyai tanah kosong, iaitu belum diusahakan lagi oleh yang mereka yang sudah dapat pajakan. Itu salah satu isu yang perlu diselesaikan. Dan yang paling penting sekali, saya ingin minta kerajaan supaya meneliti semula, kerana ramai mereka sebenarnya dapat pajakan ini dulu, lama-lama, mungkin bermula pada tahun 2005, dan setakat ni teknologi yang kita pakai untuk pertanian ni semakin canggih dan kita perlu meneliti semula apa spek-spek teknologi yang mereka pakai sekarang. Dan yang paling penting sekali, saya menyeru supaya kita membangunkan Bandar Keluang sebagai satu hub teknologi pertanian, supaya kita walaupun projek pemodenan, projek pertanian moden ni terletak di kawasan Aitam, tetapi sebelah dengan kawasan saya, dan lebih sesuai kita tubuhkan satu hub pertanian moden. Maksud saya untuk teknologi, untuk wujudkan hub teknologi untuk pertanian di Malaysia. Terima kasih. Silakan Menteri. Jangan sangat. Saya ingat Yang Berhormat Keluang kena membantu kita juga pergi jumpa petani-petani itu, syarah kepada mereka supaya meningkatkan lagi produk. Dan kita memang melihat sekarang ini perkembangan dalam bidang pertanian ini menggunakan IoT dan IA sekarang meningkat dengan begitu hebat sekarang ini. Dan ramai anak-anak muda, para graduan sekarang ini turun untuk bersama dalam pertanian ini. Dan pandangan daripada Keluang menjadi hub, di situ kita akan cuba berbincang dengan pegawai-pegawai dan kaya-kayanya sesuai, apa salahnya untuk kemajuan Keluang. Yang Berhormat Payah Besar Simpang Renggam dan Mas Gading bercakap soal kebergantungan kepada import. Untuk maklumat Yang Berhormat, secara umumnya keperluan bekalan makanan domestik boleh dipenuhi sama ada melalui pengeluaran tempatan atau sumber import. Pada 2021, jumlah import sektor agro makanan adalah 63.59 bilion. Makalah 2022 telah mencecah 75.54 bilion. Tahun lepas, dengan peningkatan sebanyak 18.8% berbanding tahun 2021. Untuk makluman, tidak dapat dinafikan bahawa negara perlu mengimport beberapa komoditi makanan yang tidak dapat dihasilkan secara domestik. Antaranya
dan ianya tidak ekonomik, faktor kesesuaian iklim serta kekangan sumber. Macamlah banyaklah kita nak contoh, ubi, kentang, bawang, carrot setengahnya tu. Yang paling banyak misalnya kalau raya Cina limau mandarin tanam di Cameron Highlands boleh, tapi dia tak berapa sama kualiti sama daripada Taiwan atau Cina. Artinya masih lagi perlu kepada import. Ayah Hitam? Ada jawapan untuk saya? Ya? Ada tak dimasukkan atau kemudian jawapan untuk yang saya bangkitkan? Kemudian. Okey. Ayah Hitam dia kritik, dia marah, tapi dia penyokong kerajaan. Jadi bagi menampung keperluan dan permintaan pengguna dalam negara untuk pertambahan penduduk dan semua sebagainya, terdapat beberapa barang asas yang perlu diimport. Di antaranya sayur-sayuran, temperate macam lobak dan semualah, buah-buahan, apple, anggur apa boleh tanam di sini, tapi penghasilannya rasanya belum capai ke tahap yang daripada luar negara. Ubi kentang ni jauh lagi. Bawang kita tahu, bawang ni hampir 1 bilion kita import satu tahun. Susu segar, ini semua yang masih lagi diimport. Yang berhormat Payah Besar juga bertanya tentang Menteri, teknologi penyimpanan makanan. Bercakap tentang import, saya ada bertanya tentang import juga hari itu berkaitan dengan import telur dari India. Ramai di luar sana bertanya berapa company yang dapat, nama company tersebut, adakah terdapat peruntukan kerajaan dalam konteks pengimportan telur tersebut, dan juga sama ada ianya dilaksanakan secara tender terbuka. Kalau boleh sebelum ke topik lain. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Mike. Sementara pada waktu itu, dan ianya dibuat melalui fast track. Fast track artinya sudah dibuat oleh pihak DVS, melihat keadaan tempat itu, adakah ada flu atau tidak, sekarang boleh mereka hubungi dan sebagainya, didapati ianya selamat. Dan telur tempat itu juga, syarikat itu juga membekalkan itu tempat itu kepada sukan di World Cup di Qatar. Maka dipercepatkan datang hanya sekali sahaja. Yang berhormat, saya just penjelasan sedikit lagi tentang peruntukan kerajaan. Ayat terdapat peruntukan kerajaan digunakan dalam import tersebut, dan sama ada pemilihan syarikat itu dibuat secara tender terbuka. Tak ada langsung peruntukan kerajaan. Dan dibuat secara tender terbuka. Dia tidak, dia kena beri satu sebab kita buat ini dalam keadaan nak menampung sementara. Maka dibuat kepada special case. Dan lepas ini, kalau keadaan, kalau perusahaan telur ni pulih, kita akan kurangkan ataupun stop import. Kalau keadaan meruncing, misalnya berlaku banjir dan kita kehilangan sumber, kemungkinan kita boleh import syarikat-syarikat yang bersedia. Misalnya daripada Thailand ada, daripada Turki ada, dari yang banyak daripada lain negara ada. Tapi kita tidak membuka import itu kerana kita nak memulihkan. Sebab Malaysia 5-6 tahun dulu kita ekspor telur. Artinya dia meruncing dalam masa 2 tahun COVID itu, dan kita beri IP import itu untuk masa yang jangka yang pendek. Kalau dia syarat-syarat tak diikuti di bawah DVS dan sebagainya, boleh dihentikan bila-bila masa. Tapi kita usahakan dan berdialog dengan pihak pengeluar telur dan sebagainya. Mereka telah berjanji untuk flood the market dalam masa yang terdekat ni, terutama menjelang Hari Raya Puasa. Dengan keadaan smooth, kita harap tak berlakulah bencana yang besar lagi di mana-mana. Kita dapat pulihkan kedudukan itu seperti 4-5 tahun dulu. Yang Berhormat, minta sikit. Yang Berhormat, saya rasa saya yang bawa isu ni. Saya ucapkan terima kasih di atas jaminan Yang Berhormat bahawa kita tidak melibatkan subsidi sebab kita tak nak ada salah anggap. Kedua, saya tegur ni sebab saya sayangkan Yang Berhormat. Kalau yang betul saya sokong, mana-mana yang kurang yang saya dapati, macam Yang Berhormat jawab tadi, satu perkara yang sentiasa ditanya ialah keterjaminan telur yang dibawa masuk. Adakah benar semua telur itu dimasukkan ke sini, tak ada yang ditolak kontainernya?
Itu pertama. Sebab kalau ikut prosedur Makis, dia akan tengok kalau tak selamat dia akan hantar balik. Adakah semua yang dihantar ke sini walaupun dalam keadaan darurat ianya selamat digunakan. Itu saya rasa penting. Kedua, sama di saman ke apa, itu bagi saya tak ada isu. Sebab saya rasa kerajaan nak selesaikan masalah ni ada satu kaedah lagi. Macam Muhammad cakap Turki, saya lagi bimbang. Sebab Malaysia kita merupakan pengeksport telur yang terbesar di dunia juga dengan harga yang paling kompetitif. Apa salahnya? Upayakan, ini teras yang disebut oleh Yang Berhormat, penternak tempatan. Saya nampak harga jagung dah turun. Dulu 1,800, sekarang 1,600. Ada kaedahnya kalau nak float, ini menjibatkan wang ringgit kerajaan pada waktu yang sama mengupayakan penternak kita. Apa pandangan Yang Berhormat tentang perkara ini? Terima kasih. Inilah yang sedang kita usahakan secara gigih. Sebab isunya menanam, contohnya sekarang memang turun sedikit harga import jagung dan soya. Tapi belum lagi dia signifikan untuk sampai ke peringkat harga ayam itu boleh diturunkan. Harga dikontrol oleh Kementerian KPDNK. Tapi saya maksud di sini, sebab itu beberapa kementerian bergabung sekarang ni. Masuk komuniti, desa dan wilayah, kerajaan negeri kita harap menanam jagung bijirin. Dan sekarang menjadi satu usaha besar oleh kementerian ini soal jagung bijirin ini. Kalau jagung grain corn ini dapat ditanam di negeri-negeri dan juga komuniti termasuk LTAT menyediakan 70 ekar tanah untuk jagung bijirin ini. Kalau jagung itu dapat diturunkan harga, soya tak berupaya, kita tak boleh tanam di sini. Tapi harga ayam akan pulih dan harga telur akan pulih. Memang saya kata 5-6 tahun dulu Malaysia pengeksport telur. Kita akan kembali ke era itu, insya-Allah. Tapi dengan cara kita membantu berdialog, berbincang, termasuk dengan pengusaha-pengusaha telur yang besar di Selangor ke di manakah kita berbincang dan mereka kata mereka berupaya pergi ke arah itu. Ini yang sedang kita bersama dengan semua pengusaha. Kita mahu penternak untung, pengguna tidak menanggung beban kenaikan harga, semuanya rasa feel good. Ini yang kita harap di Malaysia ini. Sila, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya juga nak merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih atas usaha untuk menstabilkan availability telur di pasaran. Saya juga nak ucap terima kasih atas jawapan bertulis yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri kepada soalan saya. Tapi ada satu bahagian dalam soalan saya yang kekal tidak berjawab. Saya tanya secara spesifik. Syarikat manakah yang mendapat AP import telur, bagaimana mereka dipilih dan berapa lama AP ini berkuat kuasa, sama macam yang Putrajaya timbulkan. Dan soalan saya pada hari ini ialah adakah usaha kerajaan untuk melindungi dan tak mahu nak menyebut nama syarikat ini disebabkan oleh kerajaan mengamalkan rundingan terus bertentangan dengan apa yang Berhormat Tambun bagi gambaran di luar sana. Syarikat ni JNE, syarikat JNE pergi cek tengok siapa director dia, siapa pengurusinya, cek. Bagi saya tidak sembunyi apa-apa. I will reveal everything. Ini Bang Mat lah. Semua jadi kerajaan ini. Terima kasih. Kalau duduk belah sana memang seronok. Tapi dah duduk belah sini tak mau lah pergi belah sana. Yang Berhormat payah besar mencadangkan supaya pihak kerajaan menggunakan teknologi menyimpan makanan yang mampu meningkatkan tahap security makanan negara. Untuk maklumat Yang Berhormat, KPKM melalui Lembaga Pemasaran Pertanian, FAMA, menggunakan kaedah trading stock di mana bekalan sayur dan buah-buahan dapat disimpan dan diedar mengikut keperluan semasa pasaran. Daerah FAMA yang cergah ni di antaranya di Kota Baru, Kelantan, dan mereka dapat menjalankan setakat ini. Saya tidaklah kata memuaskan, tapi bolehlah mereka dapat mainkan peranan di sana. Untuk maklumat Yang Berhormat, FAMA ketika ini mempunyai 159 bilik sejuk dengan kapasiti penyimpanan 1,208 metrik tan pada satu masa, di mana terdapat 44 bilik sejuk dilengkapi dengan keupayaan dui fungsi sama ada sejuk beku atau chiller. Dui fungsi ini membolehkan pelbagai jenis sayur dan buah dapat disimpan mengikut spesifikasi dan diedarkan. Penyimpanan melalui kaedah ini dapat mengekalkan kesegaran sayur dan buah semasa dipasarkan.
Strategi ini adalah bagi memastikan lebih bekalan yang dibuat di luar musim bencana dapat disimpan dan dapat digunakan ketika musim bencana. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM juga mempunyai lebih 120 bilik sejuk di seluruh Malaysia dengan kapasiti sebanyak 1,788 metrik tan yang bersedia untuk dijadikan sebagai sektor penyimpan bagi bekalan ikan bagi memastikan kesediaan stok makanan negara. Selain itu, LKIM telah membina 2 buah kilang iaitu di Kuala Kedah, Besut, Terengganu dan menggunakan teknologi sejuk beku individual quick freezing bagi memproses ikan untuk tujuan penyimpanan ikan segar beku di bilik sejuk. IKF adalah teknologi pembukuan ikan secara individu yang mampu menjamin kesedaran ikan beku seperti ikan segar di pasaran dan sama sekali tidak merosakkan kualiti. InsyaAllah, tempat penyimpanan kita agak banyak yang dilakukan sebab Kementerian Pertanian ini bukan kementerian baru. Dah 100 tahun lebih pada zaman British dulu. Dia berkembang sampailah ke peringkat sekarang ini. Melalui teknologi IKF ini, ikan segar beku dapat disimpan lebih lama di bilik sejuk dan langsung dapat meningkatkan tahap security. Banyak lagi ni. Bantuan ketika bencana Yang Berhormat Mersing, insurans akibat bencana juga dua-duanya daripada Johor. Yang Berhormat Seri Gading, kedua-dua ahli parlimen ini kita tahu kawasan mereka sedang dilandai banjir dan ada yang telah surut, ada yang sedang masih lagi tenggelam. Yang Berhormat Mersing ingin mengetahui apakah insentif bantuan akibat bencana yang disediakan oleh kerajaan. Manakala Yang Berhormat Seri Gading ingin mengetahui apakah terdapat insurans kepada para petani yang terjejas akibat banjir. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, insentif bantuan akibat bencana telah diwujudkan oleh KPKM sebagai bantuan khas kepada petani yang mengalami pengurangan atau kehilangan pengeluaran hasil tanaman akibat kesan bencana. InsyaAllah saya akan dapat maklumat dan barangkali taklimat penuh bila saya melawat pada 15 hari bulan nanti dan kita akan dapat angka-angka mutakhir kerosakan terutama sayuran, tanaman, padi dan sebagainya yang berlaku di Johor khasnya. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, insentif bantuan akibat bencana telah diwujudkan oleh KPKM sebagai bantuan khas. Tabung bencana tanaman padi, bantuan kepada petani pengusaha dalam kawasan jelapang padi atau luar jelapang. Jenis bantuan adalah berbentuk bantuan keuangan dan input pertanian. Semalam saya ke Sungai Besar, Sabak Bernam, di antaranya ada juga di kawasan itu tanah jerlus, iaitu padi telah masak dan sebagainya, tak boleh, traktor tak boleh masuk dan mesin padi pun tak boleh masuk, tanahnya jerlus. Saya sendiri cuba bawa traktor itu. Tak sampai 5 kaki dapat bergerak. Tayarnya tenggelam. Dan sekarang ini pihak kementerian sedang berusaha dengan berbagai agensi mengkaji bagaimana nak memulihkan keadaan tanah itu dan bantuan-bantuan yang cuba diikhtiarkan sedang dibanci, sedang dikira oleh pihak kementerian ini. Dari? Mersing. Yang Berhormat Menteri. Dari? Mersing. Mersing. Okey. Berhormat, terima kasih respon tadi. Cuma ada satu lagi soalan saya berkaitan dengan allowance sara hidup untuk petani. Ada sini masa tiada raja saya bawa sekali dah dan bahas bajet pun sekali lagi. Adakah pihak kementerian mempertimbangkan allowance bantuan sara hidup kepada petani sebagaimana pada nelayan? Sebab petani ni pun contoh kat Mersing dah 5 bulan 6 bulan hasil kurang sebab hujan. Jadi allowance bulanan kepada petani ni sebagaimana nelayan dapat. Terima kasih. Yang berhormat itu masuk dalam jiwa saya. Dan kita akan berusaha memohon kepada Perdana Menteri supaya Perdana Menteri berbincang dengan Menteri Keuangan supaya dapat dapat dipertimbangkan. Tapi ia bergantung
Ia bergantung. Yang Berhormat Menteri. Ya. Ceramah. Jangan, ini bukan bahasa lama ya. Datuk Menteri, ada perkara yang lebih penting daripada kalau itu. perbelanjaannya cukup, wang kerajaan yang ada, dan kita tahu perkembangan ekonomi sekarang ini perlahan, tapi saya kata tahun ini lebih baik daripada tahun lepas. Kita akan lihat supaya apa yang disebut oleh Mersing itu dapat direalisasikan pada masa yang akan datang kepada mereka yang amat memerlukan. Menteri dah 40 habis 40 minit. Nak berapa minit lagi? Saya kalau nak habis banyak sangat dah. Yang tak habis lagi saya jawab secara betul. Berapa minit lagi? Saya tahu Perdana Menteri kita ni dia memang amat mendengar rintihan orang-orang bawah. Ya. Sebab itulah dia misalnya nak hapuskan miskin segar tahun ini. Kami dalam kabinet terpinga-pinga. Boleh saya bagi 3 minit lagi ya? Boleh 3 minit. Bolehkah? Tapi bagi dia kita kena usaha. Jadi kalaulah rayuan petani miskin ini, tentulah kita akan cari jalan, pertimbangkan. Ini yang kita harapkan. Saya bukan duduk belah sana tau, saya belah sini. Sebab kita ini pendang ni salah. Nak tanya pasal baja. Habis dah masa. Habis nak tutup dah ni. Ada tak perancangan kita untuk sekarang ni masih kita import baja lagi tak? Beluran. Ataupun kita adakah perancangan untuk kita nak proses baja sendiri? Terima kasih. Memang sedang proses. Kita misalnya bukan setakat baja ni biasa, kita juga sedang bergerak ke arah baja organik pada masa akan datang. Kita mulakan dengan sedikit dahulu dan kita akan pergi ke arah baja organik bercampur dengan ni peranan yang akan dimainkan oleh Nafas. InsyaAllah akan bernafas semula. Nafas sekarang ini. Yang Berhormat Menteri, ini harapan kita. Ketika Yang Berhormat Menteri sekarang sedang dalam mood untuk memberi kepada petani, saya faham bahawa, saya tahu bahawa Yang Berhormat Menteri kini maklum harga padi tidak pernah dikaji sejak tahun 2014. Iaitu 1,201 tan metrik. Jadi dalam keadaan suasana petani berhadapan dengan masalah input yang mahal. Adakah Yang Berhormat Kementerian bercadang untuk tingkatkan, kita naikkan? Kita bagi bantuan dengan berbagai bentuk. Tahun ini misalnya satu musim diberi bantuan setiap kali RM200, petani boleh dapat tambahan RM600 sekarang. Begitulah juga bantuan yang disebut oleh Bernas, iaitu 30% daripada keuntungannya akan diperuntukkan kepada petani pada masa yang akan datang. Ini usaha-usaha yang kita jalankan. Bukan kita berunding dan Perdana Menteri berunding dengan Bernas supaya sebahagian keuntungan mereka dinikmati oleh para petani. Jadi bukan hanya cash flow dalam bentuk begitu, dan juga bantuan misalnya RM250, Kedah, Kelantan, Pahang, Terengganu, Kelantan, Pahang dah dapat, tetapi yang belum dapat di Kedah, di Perak dan negeri-negeri lain. Ini kita akan usahakan sebelum akan diberi sebelum hari raya ini akan selesai bantuan tambahan RM250 itu. Saya ingat takat ni dulu. Banyaklah aku nak cakap. Yang lain-lain tu saya akan jawab secara bertulis. Sedikit ya. Harap Beras dapat jawapan tentang pindaan kepada Akta Perikatan 1985 yang tidak adil.